dipanggil electrocardiogram ni. Okay, maknanya dia ada bentuk-bentuk lah, graf naik turun. Maksudnya kalau dia tak ada bentuk tu, dia satu line tu, maksudnya pesakit tu dah tak jantung dah tak berfungsi lah, dah tak berdegup. So tu mati lah kan. Okay, so graf dia kata graf electrodiagram ni ada ciri-ciri graf fungsi trigonometri. Okay, kita tahu ada 3 graf fungsi trigonometri, iaitu sinus, cosinus dan tangent. Okay. Okay, next, graf sinus. Y sama dengan sin X. Okay, untuk kesenangan awak, senang jawab soalan, memang awak kena hafal setiap graf. Ada 3 graf awak kena hafal, iaitu sin, cos dengan tangent. Okay, so cikgu ceritalah salah satu macam mana graf ni. Okay, first graf sin. Graf sin dia bentuk S macam ni. Okay, dia start dengan kosong. Okay, dia start dengan kosong dan dia berakhir dengan 360 macam ni. Okay, ni graf sin dia start dengan S. S tu pastikan S awak arah yang betul lah. Kalau dia start dengan ni, S macam ni. Bukan dia macam ni. Ni bukan. Ni bukan. Ni graf sin juga, tapi dia ada apa nama? Dia ada ciri-ciri lain lah. Yang ni yang default graf sin macam ni. Okay. So dia start dengan kosong dan dia berakhir dengan 360. Okay. So dia kata dia mempunyai nilai maksimum 1. Mana maksimum 1 yang paling tinggi? Y yang paling tinggi iaitu 1. Ni sini. Maksimum 1. Okay. Apabila X 90. Macamnya X suku 90. Dia maksimum 1. Lepas tu minimum negatif 1. Tengok negatif 1 kat sini. Bila X 270. Okay. So kat sini lah minimum Okay, dan dia kata dia meminta spaksi X pada 0, 180, 360. Tengok dia duduk kat spaksi X tu, dia pintas macam ni. Tu kena hafal Dan meminta spaksi Y pada Y sama 0. Ni spaksi Y. Spaksi Y kat asalan ni, 0, 0 ni maksudnya X dia 0, Y dia 0. So ingat graf sin. Okay, cikgu ulang balik graf sin. Cara lukis dia macam ni saja. Ni Y, ni X. Buat bentuk S. Start pada 0, buat bentuk S. Ni atas dulu, baru turun bawah. Pertama kali letak 0. Kedua letak 180. Ketiga letak 360. Okey. Lepas tu atas ni letak 1. Bawah ni letak negatif 1. Okey. Tu adalah graf sin X. Tanpa ada penambahan apa-apa. Kalau sin 2X, sin 3X lain pula. Okey, yang ni graf basic sin X. Okey, dapat ke respon? Okey. Okay, next. Graf cosinus. Okay, graf cosinus. Okay, tadi kalau sin bentuk S, kita hafal macam tu. Kalau cosinus, dia bentuk kawah. Okay, awak tahu kan orang masak gulai ada kawah kan? Bentuk kawah kan macam tu. Dia ada macam lengkuk sikit. Dia macam ada macam ni sikit. Lengkuk macam ni sikit. Bukan macam ni bukan macam ni. Ni salah. Ni bukan graf cos. Graf cos dia ada macam ujung tu macam kawah sikit. So ingat cos kawah. Okay. Dia punya nilai maksimum 1 apabila X sama dengan 0. Okay, ni X 0. Maksimum dia 1 kat atas. 1 kat situ. Okay. Dan minimum negatif 1 bila X 180. Okay, X 180 kat sini. Minimum dia. Ni negatif 1 kat bawah ni. Dia paling maksimum tu paling atas. Minimum tu nilai yang paling bawah. Okay. Dia kata meminta spaksi X pada 2 tempat kat sini. Kalau tadi, sin ada 3 tempat iaitu 0, 180, 360. Untuk cosine dia minta 2 tempat iaitu kat 90 dan 270. Dan meminta spaksi Y pada 1. Dia pindah ni 1 spaksi Y. Okay, so kalau cikgu lukis dari awal, graf cosine awak hafal bentuk dia macam ni. Ni Y, ni X. Awak buat je bentuk U dulu, buat bentuk kawah. Okay, awak susun. Ni 0, ni 90, ni
270, ni 360. Tengah-tengah ni 180, lupa pula nak tulis. Awak kena hafal dia pintas kat mana Kat sini dia pintas kat 90 dengan 70. Okay, bila kalau awak hafal pintas kat mana, dia tak jadi masalah lah untuk awak lukis. So ingat, graf sine bentuk S, graf cosinus bentuk kawah. Okay, kita next. Graf tangent. Okay, graf tangent, dia bentuk, cikgu panggil bentuk ulat. Nampak dia ulat. Dia memang ni satu set tangent. Satu set tangent. Okay, tengok dia buat macam mana. Nilai maksimum adalah infinity. Ni lambang infinity yang 8 terbalik ni lambang infinity. Okay, infinity maksudnya kalau kita tengok graf, awak tengok graf ni. Okay, graf ni dia akan sebenarnya terus naik atas. Tapi tak ada terus semualah sebab tak cukup tempat. Di sini terus naik atas. Okay, yang ni pun dia sebenarnya terus turun bawah. Lepas tu dia kat atas dia terus naik atas. Okay, yang ni pula graf dia ni terus turun bawah. Ni turun bawah je lah ada. Yang tengah-tengah ni je ada atas bawah Yang pertama sekali tu ada atas saja, terus naik atas. Yang kedua ni ada atas terus, bawah terus. Yang ketiga ni ada bawah terus. Maksudnya infinity tu, bila kat atas tu dia infinity yang positif. Kat bawah tu minimum lah, yang paling rendah infinity yang negatif. Okay, kat sini dia macam sine juga. Dia pintas paksi X pada 0. Lepas tu 180 dan 360. Dia pintas paksi X. Okay. Dan paksi Y dia pintas dekat 0 je. Okay, sama macam sin tadi. Dan nilai 90 dengan 270 tidak tertarif. Kenapa dia masukkan tidak tertarif? Kalau nak lukis tepat lagi kan, kat sini ni awak kena buat dotted line. Maksudnya garisan merah tu, graf tangent tu tak boleh sentuh garisan hitam ni. Sebab tidak tertarif. Maksudnya tidak tertarif tu kalau awak ambil kalkulator kan, tangent 90 awak dapat apa? Cuba ambil kalkulator tangent 90 dapat apa? Bagi tahu cikgu. Lapan 9.3634. Tangent 90? Tangent 90? Betul ke 89? Tangent, awak ambil tekan tangent. Lepas tu awak tulis 90. Berapa dapat? Mat arrow Mat arrow. Kalau tangent 270? Sama. Sama. Sebab tu dia kata tidak tertarif. Sebab tu dia kata tidak tertarif. Sebab dia tak ada nilai. Tak ada nilai So, bila awak nak lukis graf tangent tu, awak kena ingat dua benda ni lah. Dia tak lalu dekat 90, tak lalu kat 270. Maksudnya graf kita buat macam tu. Kita tanda siap-siap. Okay, cikgu lukis lain kat awak. Okay, kalau tak kena line 90 dan 270, lukis sampai mana-mana pun boleh Okay. Maksudnya kalau graf yang pink ni kan dia terus naik atas tapi dia tak sentuh pun garisan 90 tu. Yang tengah ni terus turun bawah, lepas tu naik atas dia tak sentuh pun garisan 270 ni. Okay. Sama je yang ni dia terus. So bila nak lukis graf tangent, okay, mula buat dulu 0, 90. Awak tambah 90. Okay, tambah 90 sampai 360. Okay, awak buat skala dia 90. Lepas tu yang first ni, okay, kalau awak nak senang, awak buat dotted line dulu. 90 dengan 270 ni awak buat dotted line, jangan kena. So, awak lukis macam tu. And then, buat sengit sikit. Macam tu. Okay, lepas tu, last sekali, macam tu. So, lukis graf tangent. Okay. Next.
Okey, ni latihan kendiri 6.2a cikgu buat kat awak. Okay. Tentukan sama ada setiap graf berikut adalah graf sinus, cosine dan tangent. So awak tengok bentuk-bentuk ni dia sebahagian daripada graf apa. Dia memang tak lukis full. Awak tengok je sebahagian pada graf apa. Contoh yang pertama ni. Okey, dia start dengan 1. Graf start dengan 1 ni ada 1 dia apa? Bentuk dia kan macam kawah sikit. Dia start so graf ni adalah graf Sinus lah. cosine. Cos. Sebab dia macam kawah kan, ingat kawah. Sin, kalau sin dia macam S macam tu. Ni sin. Okey. So yang kedua ni macam ulat ni, tahu dah macam ulat ni iaitu tangent. Graf tangent ke tangent? Tangent lah, tangent. Okey, last kali ni dia start dengan kosong, lepas tu dia macam bulat macam ni, tak ada kawah. Ni mesti sin. Graf sinus. Kita tengok bentuk saja. Kadang-kadang kalau lukisan tu, bila awak lukis nanti, dia tengok bentuk, awak lukis bentuk dia betul pun, awak akan dapat markah lah. Okey. Yang kedua, lakar graf Y sama dengan sin X dengan keadaan 90, dia nak banyak ni je. 90 hingga 270 je. Okey. First kali, bila awak nak lakar, okey. Contoh cikgu lakar graf asal, graf asal sin. Okey, cikgu lakar dengan cepat. X, Y. Okey, graf asal sin dia macam ni. S, 0, 180, 360. Okey, ni 90 kat sini. Ni 270. Okey. Tapi dia, okey ni 1 lah graf asal. 1, bawah ni -1. Okey, dia nak sampai sini je. Maksudnya, 90 hingga 70, maknanya kena start mula 90. Lepas tu, okey, 90 lepas tu sampai 270 je macam ni. Macam tu je. Okey, cikgu lukis tak betul sangat ni. Okey, dia kena 90 tu center. Bila center dia puncak macam ni. Sekejap macam ni. Okey, dia nak yang merah tu je. Awak kena lukis yang merah tu je. So, maksudnya kalau cikgu lukis betul. Okey. X, Y. Bila dia nak yang merah je, merah start dengan 90. Boleh start awak punya graf dengan 90. Lepas tu 180, 270. Awak berhenti sampai situ je. Okey. 1 ke atas. -1 kat bawah. Okey. Berdasarkan graf yang merah tu, okey, kita lukis. Kita lukis turun macam tu. Macam tu. Okey. Okey. So, faham Kita ambil yang merah je. Tapi kita masih kena tahu graf asal dia macam mana Kalau ada soalan boleh ganggu terus cikgu. Okey, B. Okey, dia nak graf cos X. Okey, Y sama dengan cos X. Graf asal cos X kita hafal. Cikgu suruh hafal kan. Graf asal cos X. Ada X, ada Y, ada macam kawah. Okey, sini atas paling tinggi 1, paling bawah -1. So, dia sentuh dekat 90 dan 270. Okey, maksudnya kosong kat sini. Tengah-tengah 180. Kat sini 360. Okey, dia nak 45 hingga 225. Okey, 45 hingga 225 ni kat mana? Okey, cikgu kuat besar sikit. 45 tu tengah-tengah dekat sini lah. Ni 45. Okey, dia tambah 45 kan. Kosong tambah 45, 45, 45 tambah 45, 90, 90 tambah 45, 135, 180 tambah 45, 225. Allah, kecil sangat. Okey, dia nak sampai 45 hingga 225. Maksudnya awak kena lukis 45 sampai 225. Okey, lukis molek kat bawah. Okey, ni Y. Ni X. Ni X, ni Y. Okey, 45 duduk kat hujung ni, 45. Okey, lepas tu 225. Okey, 225. Boleh tulis 225 terus lah. Okey, awak start dengan 45 tu.
dia duduk bawah 1 Dia bukan bawah 1, dia duduk bawah 1. So tulislah 1 kat sini. 45 tu duduk bawah 1. Kemudian buat macam tu sampai 225 je. Okey, dia macam naik atas sikit. Sebab 180 tu dia dekat 1. So katakan 180 kat sini, bacaan 180 tu kena negatif 1 lah. Tapi 225 ni dia naik atas sikit. So macam tu lah graf Lukis elok lah, cikgu ni payah sikit kat sini. Okay, yang penting kan nak lukis graf ni, semua kena tahu graf asal Okay, next nombor 3. Okay, rajah di sebelah menunjukkan 3 graf garis trigonometri bagi sudut antara 0 hingga 90. Kena pasti persamaan graf 1. Okay, graf 1 ni bentuk apa? Kalau ada yang nak masuk tak nampak tu, bagi tahu cikgu sebab cikgu tengah ajar, cikgu tak nampak. Okay, kena pasti persamaan graf 1. Graf 1 yang biru tu, okay, tu graf apa? Bentuk apa tu? Sinus Bukan. Tangent. Sinus dia kat start kosong tapi dia bukan ke atas. Sinus dia bentuk S. Dia tangent, dia macam ulat kan. So persamaan 1 tu tangent. Okay, ni persamaan 1 ni tangent. Okay, dia kata lagi nyatakan nilai maksimum dan minimum. Okay, tangent kita tahu maksimum dia adalah infinity kan. Minimum dia negatif infinity. Tu kita tahu Okay. Tapi sorry dia memang tangent tu negatif infinity, tapi kat dalam graf ni dia lukis sampai kosong je. Minimum dia. So minimum kita tulis kosong. Tapi maksimum dia memang infinity sebab dia sampai atas, kita tak tahu. Okay. Nombor 2. Okay, nombor 2 graf warna pink. Dia start dengan kosong. Apa start dengan kosong, lepas tu dia turun ke bawah ni? Sinus. Sinus. Okay, graf sinus. Sinus, okay, kita tengok dekat graf, maksimum tu dia paling tinggi dia adalah 1 kan kat situ. Paling rendah kat situ adalah kosong, macam tangent. Okay, yang ketiga, dia bentuk yang start pada 1 ni. Kalau start pada 1 ni, memanglah cos lah. Cosinus. Graf cosinus, maksimum dia kita tengok kat situ, 1 lah, maksimum 1. Okay, minimum dia kosong kat bawah kosong. Okay, latihan-latihan ni memang cikgu nak suruh buat balik dalam buku lah. Tapi ni cikgu ajar dulu kan. Sebab dia banyak kena buat latihan. Dan latihan yang ada adalah latihan yang ni lah. Tak apa, bila awak buat tu awak ulang kaji jugalah. Okay. Nombor 4. Bagi setiap fungsi trigonometri berikut, nyatakan nilai X apabila nilai Y adalah maksimum dan nyatakan nilai maksimum berikut. Nyatakan nilai X apabila nilai Y adalah maksimum. Okay. So, 4 ni graf sin X Okay, cikgu lukis balik nak tunjuk graf sin X. Untuk tahu maksimum ke minimum, graf sin X. Kita tengok graf. Okay. Okay, ni 1. Ni negatif 1. Ni kosong. Ni 180. Ni 360. Okay. Bila Y adalah maksimum. Y adalah maksimum ni. Kat sini, contoh Y maksimum, tempat Y maksimum adalah kat atas ni. Okay, so kita baca kat bawah ni. Berapakah nilai X dia? So, dia tengah-tengah antara 0 hingga 180. Maksudnya, nilai X dia adalah 90. Okay, so kita tulislah nilai X adalah 90 apabila Y maksimum. Y apa yang maksimum? 1. Y sama 1. Kita tulis macam tu lah. Okay, cikgu buat satu lagi. B. Cos X. Okay, cos X. Nak tahu kita kena lukis. Kan? Bentuk kawah. Antara 0,
last kali 360, tengah-tengah 180. 180 dengan 360 ni tengah-tengah dia tambah bahagi 2 lah, senang-senang. Dapat 270. Kan dia kena X kat dua tempat ni 90. Kan? Okay. So X maksimum ni 1, ni negatif 1. So kita nampak kat situ kan nilai X bila Y maksimum. Okay, cikgu tulis warna merah ni. Okay, bila Y maksimum 1, ni tinggi sekali 1. Nilai X dia berapa? 0. Kan? Tapi ada satu lagi ni. Ada satu lagi yang maksimum ni. Iaitu dekat belah sini. Ni kan sama. Paras ni. So, satu lagi maksimum bila X 360. Tu maksud dia. Bila Y sama dengan 1 lah. Okay, boleh faham ke? Faham ke? Boleh. Okay. Okay, so last kali C ni tangent X. Cikgu dah beritahu tadi, tangent graf dia akan shoot naik atas tu. So tak ada nilai maksimum. So C kita jawab je, tiada nilai maksimum. Okay. Okay. So next, nombor 5. Okay, nombor 5 ni, setiap rajah berikut menunjukkan sebahagian pada fungsi graf trigonometri dengan 0 hingga 360. Nyatakan fungsi itu dan nilai M. Okay. Graf yang ni dia sentuh paksi X dekat M. Okay. Dia bukan graf yang A. A bukan graf sin sebab dia tak bentuk pun macam sebahagian pada S. Graf sin dia kena bentuk sebahagian pada S macam ni. Ni bukan. Okay, ni pun bukan graf tangent sebab graf tangent dia tak sengit macam ni. Graf tangent dia steady je shoot macam ni. Dia macam ulat kan. So yang ni nampak macam ada kawah-kawah sikit tu. Yang ni memang graf cosinus. Okay, so kena tulis lah kat situ. Ni graf cosinus. Okay, dan cikgu dah beritahu awak kena hafal kan graf cosinus ni dia akan sentuh paksi X dekat dua tempat. Iaitu di sini dan di sini. Dua tempat iaitu 90 dan 270. Okay. So, awak tengok tempat dia, awak kena cari nilai M lah kat sini. Okay. Nilai M ni, dia tak mungkin lah 90. Awak kena pilih antara 90 hingga 200 ataupun 270. Dia tak mungkin 90 sebab kalau dia 90, kat sini akan jadi kosong. Kan? So, kita kena ambil pilihan satu lagi iaitu 270. So, M adalah 270. Okey, graf B pula, dia memang kita nampak dia sebahagian daripada S. Sebahagian pada graf sinus. Kan? Sebahagian pada graf sinus. Di mana kalau graf sinus cikgu suruh hafal, dia sentuh kat kosong, dia sentuh kat 180, dia sentuh dekat 360. Macam tu, graf sinus. Okey, so kat sini M kita apa? M kita, kalau M kita kosong, tak mungkin. Kalau M kita 180, tak mungkin sebab 180 tambah 290, dia tak mungkin jadi, kalau M kita 180 kan, tak mungkin lah M kita 180. 180 tambah 90 jadi 270 kan. 270 dia tak kena paksi X. Okay. So M kita kat sini adalah 90. 90, betul. Okay, sebab 90 tolak 90 jadi kosong. 90 tambah 90 jadi 180. So ni sebenarnya sebahagian pada graf ni. So M kita adalah 90. Graf sinus. Graf sinus lah.
Okay. Okay. So, cikgu sambung sikit lagi. Cikgu tak habiskan pun hari ni. Tapi yang ni memang kena terang lah. Betul-betul. Okay. Apakah kesan perubahan pemala A, B dan C bagi graf fungsi trigo? Y sama dengan A sin BX tambah C bla 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 bla. Okay. Yang raja di bawah menunjukkan ciri-ciri fungsi berkala iaitu tempoh dan amplitude. Okay. Graf basic cikgu. Graf basic adalah Y sama dengan sin X. Ni graf basic. Okay. Okay. Kalau dia tak basic, dia tambahlah benda-benda kat depan. Contoh, dia tambah, okay. Kalau graf basic ni sebenarnya, dia bukan tak ada nombor, dia ada tapi depan S tu 1, depan X tu 1. Y sama dengan 1 sin 1X. Tapi kita tak tulis nombor 1. Tak tulis 1 sebab 1 tak penting kan. Kalau graf tak basic lain mungkin 2 sin 3X. Ni graf tak basic lah. Okay. So apa ni lah dia masukkan yang ni A. Yang ni A lah. Yang depan sin tu A. Yang darab dengan X tu B. Kemudian dia ada tambah satu belakang lagi C. C ni cikgu terang kemudian. C. Kita tambah C. So apa maksud setiap penambahan ni? Okay. Sebelum tu, okay, dia lukis graf ni, graf sin. Amplitude adalah tinggi mana graf tu. Ni amplitude, tinggi mana graf tu. Ni amplitude. Maksudnya kalau amplitude ni adalah yang kat depan ni. 2 kat depan ni. A adalah amplitude. Maksudnya A tu amplitude Amplitude adalah tinggi mana graf tu. Atas tinggi, bawah tinggi. Okay. Lepas tu dia ada tempoh. Okay. Tempoh tu maksudnya satu graf lengkap. Okay. Maksudnya kalau sin, tempoh dia yang cikgu garis merah ni tempoh graf sin. Satu graf lengkap. Okay. Kalau graf cos, kalau dia buat 2 kali, contoh macam ni. Graf lengkap dia, tempoh tu adalah satu graf lengkap banyak ni. Tu tempoh Okey, cara nak kira tempoh ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil period. Tempoh ataupun period. Kita ambil untuk sin dengan cos, kita ambil 360 bahagi cycle. Okey, apa cycle pula? Okey, cycle tu adalah B. B tu cycle. Yang B dia tulis ni, B dia tulis ni tu cycle. Okay, dia tu cycle. Okay. Nanti cikgu tunjuk lah. Okay. So, kalau sin cos kita ambil 360 bahagi cycle. Kalau tangent kita ambil 180 bahagi cycle. Okay, yang ni pun kena hafal juga. Okay, cikgu bagi contoh. Okay, langkah kemudian. Okay, yang ni. Contoh 9 ni. Okay. Raja di sebelah menunjukkan fungsi graf sin X. Tak ada raja, cikgu lukis sekejap. Okay, ni X, ni Y, sin X dia macam S. 360, 180, kosong, 1, negatif 1. Okay. Okay, macam mana kita nak lukis graf ni? Dia kata yang pertama tu Y sama dengan 2 sin X. Okay. Dia bukan graf basic sebab dia ada 2 kat depan. Cikgu beritahu dah 2 ni amplitude. Amplitude ni ketinggian. Okey, pada graf asal, amplitude kita adalah 1. Graf asal amplitude 1 kan, Y sama dengan sin X. Dia tak tulis kat depan ni. Bila tak tulis kat depan ni, cikgu beritahu dia sebenarnya 1. Dia tak tulis je. Okey. So, kat sini maksudnya, yang lain tu semua sama. Kecuali, okey, awak kena tukar graf tu jadi amplitude dia 2. Okey, dia kata lukis pada paksi yang sama kan. Kalau cikgu lukis kat situ serabut, tapi dekat nanti awak boleh lukis sendiri Okey, dekat paksi tu nanti. Okey. Awak kena letak je 2, amplitude dia 2, negatif 2. Dia akan jadi macam ni lah. Benda sama, tapi amplitude je berubah. 60, 180, kosong. Amplitude je berubah. 2. Tu je.
Okay, boleh Kalau kat buku teks Boleh, tu, boleh. muka surat 189. Tengok yang pink tu yang asal, yang biru tu yang hitam ke biru. Biru tu hitam. Hitam tu yang dia lukis. Tu cikgu nak tunjukkan. Okay, kalau B pula, apa yang berubah adalah jadi cycle dia. Cycle dia 2x. Okay. Yang asal tu cycle 1 kan? Okay, bila cycle 2, macam mana awak buat? Okay. Awak kena buat 2 kali S. Sekali, 2 kali. Okay. Lepas awak habis je lukis tu, baru awak letak 360 kat belakang. Lepas tu awak bahagi ni kosong start. Okay, antara kosong hingga 360, yang center dia kat sini. Okay, bila center kat sini, dia center dia 180 lah. Okay, kosong hingga 180, dia punya center kat sini. Center dia kosong tambah 180, 180 bahagi 2, dapat 90 lah kat sini. Okay, center kat sini pula 180 tambah 360 bahagi 2 dapat 270. Okay, ni graf yang 2 cycle. Amplitude dia kat depan S tu tak ada apa-apa, maksudnya 1. Macam tu. So kalau untuk perbandingan tu, tengok muka surat buku teks tu, soalan B lah. Contoh B. Macam tu dia lukis bila satu paksi cikgu lukis ni tak muat. Okay. Yang ketiga tu, C. Y sama dengan sin X tambah 1. Okay, ni cikgu lukis kat sebelah ni. Y sama dengan sin X tambah 1. Okay. Apa maksud dia? Okay, ni graf asal. Ni X, ni Y. Okay, cikgu kena lukis graf asal ni sebab nak tunjuk. Okay, ni graf asal. 360, 180, 0, 1, -1. Okay. Benda kat belakang ni, tambah 1 ni maksudnya dia angkat 1. Angkat graf awak 1. Angkat apa? Angkat ni atas graf awak 1. Kalau tolak 1, turun bawah 1. Okey. Bila tambah 1 cikgu masuk ni atas tu, okey, kat sini kosong 1, tambah lagi 1 skala 2. Tambah lagi 1 skala 2. Okey, awak kena buat setiap titik. Untuk fahamkan, awak kena buat setiap titik. Okey, kita ambil titik asal. Okey, titik asal kita kosong kat sini, 1 kat sini, lepas tu ni kosong. Cikgu buat titik asal. Lepas tu bila awak tambah 1, kosong tambah 1, 1. Okey, setiap titik tu tambah 1. So, titik baru dia kat sini yang kosong tu. Titik kedua pula. Titik kedua duduk kat 1. 1 tambah 1, 2. Macam tu. Okay, titik ketiga duduk kat kosong. Kosong tambah 1, 1. Macam ni. Titik ketiga, negatif 1 tambah 1, kosong. Titik ke 4. Titik ke 5, kosong tambah 1, kosong tambah 1, 1. Okay. So, titik-titik yang baru ni awak sambungkan. Dah jadilah lakaran graf di mana graf tu naik atas 1. Kalau bila nampak dia tolak, turun lah. Dia tambah banyak-banyak. Kalau tambah 2, naiklah 2. Kalau tambah 3, naik 3. Kalau tolak 3, turun 3. Awak tak perlu buat semua titik. Awak buat titik yang cikgu buat tu je. Bucu-bucu tu je. Titik lain dia akan ikut sekali naik atas. Okay. So kalau D tu, dia ada 2 Okay, D pula, kalau D, Y sama dengan 2 sin 2X, maksud dia 2 cycle amplitude 2. Okay, ni senang. 2 cycle amplitude 2. Okay, kita tukis macam tu. 2 cycle maksudnya 2 kali sin. Y at 2 kali sin. Sekali, tu 2 kali. Okay. So, atas tu amplitude dia 2 kan? Ni 2 amplitude. Amplitude 2. Kalau lukis dekat kertas garis lurus, awak buat 2 baris lah. Ni negatif 2. Okay. Ni kita letak kosong. 90.
180. Salah. Kosong. Okey, nak senang macam ni. Kosong last kali 360. Okey, bahagi 2, 180. Macam tu senang. Ni 90. Okey, yang ni 270. Okey. So, jadilah graf 2 sin 2x. Okey. Tapi soalan suruh lukis pada paksikan sama kan, dia awak tengoklah kan. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey. Okey, cikgu lukis satu lagi contoh lah. Ni graf cos. Okey. 2 cos x tambah 1. Okey, mula nak lukis, macam biasa lukis yang graf asal dulu. Lukis graf asal. X, Y. Okey. Cuma graf ni dia amplitude dia 2. So 1, 2. Okey, cikgu buat sampai 3 lah. Ni -1, -2, -3. Okey. Amplitude asal 2 kan? Okey. So 2 macam tu. Okey. Ni asal 360, 180, 270, 90, kosong. Okey, yang ni yang asal. Kemudian tambah 1 ni macam cikgu cakap, awak angkat graf tu ni atas 1. Okey, angkat tu untuk cos ni awak boleh angkat titik ni. Titik ni 3 titik je boleh. 3 titik je awak perlu angkat. Okey. So angkat 1, 2 tambah 1 dapat 3. Sini yang baru. -2 tambah 1, -1. 2 yang ketiga 2 tambah 1, 3. So graf awak yang baru awak follow je. Macam tu lah. Jadi graf awak yang baru ni dia tak sentuh 90 hingga 270 lah. Graf baru yang merah ni. Dia graf asal je. Graf asal je dia sentuh 90, 270. Graf lain tak semestinya. Sebab dia dah bergerak Okey, yang tu yang ni tak apalah, awak tengok sendiri nanti. Okey, 6.2b. Okey, yang ni cikgu panggil ada volunteer nak jawab. Okey. Tentukan amplitude dan tempoh bagi setiap fungsi berikut. Cikgu buat kalau A ni, amplitude dia yang depan. So amplitude A, cikgu nama amplitude lah. A 4. Tempoh yang A tu graf sin. So graf sin dia 360 bahagi dengan cycle. X ni maksudnya cycle dia 1. So 360 bahagi 1, 360 lah jawapan dia. Okey. Tempoh 360 je. Okey. So B. B macam mana? Siapa nak cuba? B amplitude dia apa? 3. Amplitude 3. Tempoh? 2. Tempoh bukan 2. Dia memang 2x tapi untuk, kan cikgu cakap kalau sin dengan cos nak cari tempoh, ambil 360 bahagi cycle. Cycle tu yang x, 2x. So, untuk B, 360 kena bahagi 2 lah. Sebab dia 2 cycle, 2x. 180. 180. Macam tu. Okey, C. Siapa lagi nak cuba? Fatihah. Amplitude apa? 2. 2 yang depan. Amplitude yang depan. 2. Okey. Tempoh, dia masih sin. So, sin ambil apa? 360 Bagi? 2. Bagi 2? 3. Bagi 3. 120. Okey, satu lagi Fatihah. D. Amplitude apa? Amplitude tak ada, kosong. Kalau tak ada bukan kosong. Kalau tak ada, 1. Dia tulis 1. Tapi bukan kosong Kosong tak ada graf langsung. Okey. Tempoh masih cos. Kalau cos kita ambil 360 bahagi dengan 4. Okey, dapat 90. Dapat Okey. E amplitude dia
4. Dia punya tempoh ambil 360 bahagi 2. So dapat 180. Okey, F. Amplitude dia 3. Tempoh dia 360 bahagi 3. Okey. Cuma tangent lain sikit. Okey. Tangent G, nombor G cikgu kena dekat G dah. Amplitude dia sama ya, 1/3. Tapi tempoh untuk tangent kita ambil 180 bahagi 3. 60. 60. Okey, maaf amplitude untuk tangent tak ada sebab cikgu kata tadi maksimum dia infinity kan. So dia tiada amplitude. Tangent tak ada amplitude tangent tiada amplitude. Dia kan dia straight naik atas je, dia tiada amplitude. Okey, H pun tangent tiada amplitude. Tapi tempoh dia kita ambil 180 bahagi 1/3. Bila kalau nak bagi dengan kalkulator tu, awak kena buat kurungan lah 1/3 tu. Okey, ni kira lah yang tu. Okey, untuk I pula, amplitude tangent tak ada. Dia punya tempoh awak ambil 180 bahagi 2. Okey, kalau awak tertanya-tanya tambah-tambah kat belakang ni, kita abaikan. Dia tidak digunakan untuk mengira amplitude dan tempoh. Dia untuk turun naik graf sahaja. Cikgu, yang hash tu 180 bagi 1/3 ialah 580. Yes. Okay. Sebab tu dia kata nanti kalau nak guna kalkulator, awak ambil 180 bahagi dalam kurungan 1/3 tu. Okay. Okay, kemudian next cikgu terangkan nombor 2. Gajah di sebelah menunjukkan fungsi Y sama dengan cos X. Okay, ini adalah graf basic lah. Okay, lakar setiap fungsi itu pada paksi yang sama. Okay, apa yang lainnya, yang A ni dia punya amplitude. Okay, amplitude dia 1/2. Maksudnya graf yang sama tu, okay, awak tulis 1/2 tu kan tengah-tengah kan, ni 1/2. So ni negatif 1/2. So dia punya amplitude banyak tu je. So graf dia macam mana? Graf dia awak kena start dengan ni, awak follow je dia punya curve ni. Macam tu. Dia punya curve tu, tapi kan takut awak ni senang macam ni. Okay. Untuk yang ni, awak nak tahu dia lalu tak 90. So awak buat Y sama dengan 1/2 cos 90. Okay. So kalau awak buat macam ni, 1/2 cos 90 ni. So awak kira cos 90 dapat apa? Sebab kalau buat tu je takut ada kesalahan. Kosong Okay, 1/2 dapat kosong. Maksudnya dia akan lalu graf yang warna kuning ni, cikgu nak tulis ni, dia akan lalu 90. Nak tengok dia lalu tak 270. So awak buat Y sama dengan 1/2 cos 270. Berapa? Kosong. Maksudnya dia lalu juga 270 tu kan. So graf awak akan jadi macam ni lah. Maksimum dia kena setengah sebab amplitude dia setengah. Itu graf yang pertama. Okay. So graf kedua berubahnya adalah dia punya tempoh kan. Tempoh dia setengah. Maksudnya kan tempoh cukup macam ni. Tapi bila dia setengah je, dia kena ambil setengah je. Tapi dia masih kena sampai 360. Okay. Okay. Macam ni sekejap
Okay. Dia lebih senang kalau lukis balik sebenarnya. Tapi tak apa, cikgu tunjuk. Okay, kalau lukis balik, ni X, ni Y. Cos tengah. Maksudnya amplitude dia 1 sebab tak tulis amplitude dia 1 So 1, negatif 1. Cos tengah. Maknanya, okay, awak buat setengah je. Buat setengah. Bila buat berhenti lukis tengah tu. Okay. So, tu letak 360 kat sini. Dan tengah-tengah dia tu 180, akhir kosong. So bila nak transfer balik kat graf asal ni, cikgu buat warna biru Okay. So dia akan jadi macam ni lah. Dia macam pelik sikit je. Dia macam tu. Warna biru Ni warna biru. Okay. Ni warna hitam. Jadi. Okay. Last sekali graf tu cos X tolak 2. Maksudnya dia turun 2. Okay, turun 2 cikgu rasa kita boleh buat terus dekat graf ni. Dia turun 2. Maknanya satu kita ambil titik graf asal. Kita ambil titik kat graf asal. Hujung-hujung kita ambil. Okay. Kita tambah sikit. Sampai 3. Okay, dia turun 2. Maksudnya 2 ke bawah. Okay, titik X tu cikgu kira 2 ke bawah. So 1 tolak 2 jadi negatif 1. Okay. So duduk kat sini. Graf ni cikgu nak pakai warna merah. Graf ni kat sini. Dia duduk kat sini yang baru Okay, negatif 1 tolak 2 negatif 3 kat sini. Okay, ni 1 tolak 2 negatif 1 kat sini. So graf baru adalah tak cantik sangat ke lah. Okay, itu maksud dia. Okay, untuk yang nombor 3 ni, gajah di sebelah menunjukkan graf fungsi tangent X. Okay, ni graf asal. Okay, pada graf yang ni, lakar fungsi berikut pada paksi yang sama. Okay, pada paksi yang sama. Okay, tangent 2X. Tangent 2X maksudnya bila lukis tu awak kena buat 2 kali. Macam cok batik 2 kali. Okay, macam cikgu kata, kalau awak nak buat yang asal dulu pun tak apa. Sebab dia lebih senang tengok yang asal, tengok yang buat lain dulu. Okay, 2X ni maksudnya 2 kali. So ni yang kali pertama. Ni kali pertama tangent. Sampai sini dah kali pertama tangent. Okay, ni tangent X. Okay, kalau dia nak tangent 2X, 2 kali benda ni. Okay, cikgu sambung kali kedua punya ni. Cikgu sambung. Cikgu start dengan ni, tapi cikgu sambung je. Okay, kalau tak nampak cikgu buat garis lain Okay, warna biru tu yang kedua punya. Tapi cikgu sambung je. Cikgu sambung je. Maknanya 2 kali. Yang merah tu yang pertama, yang biru tu yang kedua. Tapi dekat, nanti awak tak payah buat 2 warna. Cikgu nak tunjuk je. Okay, so lepas awak lukis tu, 360 lah. Yang ni tengah-tengah 180. Ni kosong. Okay, yang tengah-tengah ni 90. Ni tengah-tengah 270. Okay, ni dah jadi tangent 2X. So bila awak nak buat pada paksi yang sama tu, dia awak kena follow dia macam confuse sikit bila awak nak buat dekat paksi yang sama tu. Okay, cikgu try. Macam ni. Okay, macam ni. Lepas tu, kejap. Dia 45. Dia 45. Okay. Lepas tu, dekat 90 dia macam ni. Dia dah hilang dah yang asal. So, dia kata, yang asal dah hilang dah. Okay. Kalau dia nak paksi sama. So, kalau nak rujuk ni, rujuk buku teks. Dia macam tu lah. Kalau nak buat paksi yang sama. Okay. Bila tangent tu tambah 2, tangent tambah 2 senang saja. Mulakan kosong kan. Awak angkat dia. 1, 2. Awak angkat A2 ni atas. So, 2 macam tu. Okay. Yang ni yang tempat dia cekok sikit ni dekat kosong kan. So, tambah 2 tempat dia cekok sekarang ni dekat 2. So, jadi macam ni. Dia sampai ni warna hitam ni dia
Satu je. Dia tak ada, yang biru ni tak ada. Okay, kalau yang B punya lah. B ni warna hitam cikgu tak lukis 2 kali lah. Okay. Ada soalan ke nak tanya? Okay. So, cikgu